Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun minas sabyi tas'a idh wajadat sabiyan fis sabyi akhazathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha fi an-nar? Qulna la wallahi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata Sayyidina Umar, telah dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang tawanan perang. Sayyidina Umar cerita hadis ni. Sayyidina Umar kata, satu hari orang bawa beberapa orang tawanan perang pergi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minas sabyi tas'a, dalam ramai-ramai tawanan perang itu ada satu orang perempuan. Dia ni kelihatan duk berjalan-jalan di celah-celah tawanan perang hak lain. Idh wajadat sabiyan fis sabyi akhazathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. Dia jalan pusing di celah-celah tawanan perang ni, dia jumpa satu budak kecil. Maka dia ambil budak kecil ni, dia boh dekat perut dia dan dia bagi susu ke budak kecil ni. Rupa-rupanya budak kecil ni anak dia. Jadi dalam berkecamuknya perang ni, mak ke mana, anak ke mana dan sebagainya, yang akhirnya mak dengan anak ni dibawa bersama dengan tawanan perang lain pergi ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai sahaja depan Nabi, yang mak ni duk pusing cari, jumpa anak dia. Dia ambilnya anak dia ni, dia dukungnya anak, dia bagi anak dia susu badan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tengok benda ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nabi kata, atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fin-nar? Nabi kata ke sahabat-sahabat dia, Nabi kata, agak-agak hampa, perempuan ni gamak ke tak dia ambil anak dia ni lempak dalam api? Ni perempuan yang tadinya waktu perang berkecamuk tadi dia berpisah, dia terpisah daripada anak dia, yang kemudiannya dia duk usaha cari anak dia, cari jumpa juga akhirnya dengan anak dia. Bila dia jumpa anak dia, dia ambil anak dia, dia dukung anak dia, dia bagi susu badan dia pada anak dia. Dia telah menunjukkan sayangnya dia kepada anak dia. Nabi SAW kata, agak-agak hampa perempuan tu gamak dah. Setelah dia jumpa anak dia,
Gamak tak dia lempak anak dia dalam api? Qulna, jawab sahabat semua, la wallahi. Sahabat kata, tak, demi Allah perempuan tu tak akan buat macam tu. Setelah dia menanggung derita kerana terpaksa berpisah dengan anak dia, setelah dia susah payah cari di mana lepas pi anak dia, setelah dia berjumpa anak yang dia berasa sangat sengsara bila hilang anak dia ni tadi, setelah anak ni dia dapat, dia peluk, dia bagi susu badan dia dan sebagainya, pasti dia tidak akan sanggup nak lempak anak dia masuk dalam api. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hangpa tahu tak, Allah Subhanahu wa taala dia sayang dekat hangpa ni. Allah sayang dekat hamba-hamba dia lebih daripada mak tu sayang ke anak dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Allah Tuhan kita sayang kat kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dia sekali-kali tidak ada satu ingat untuk nak buat naya mana-mana hamba-hamba dia. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang amatlah melimpah kasih sayang dan rahmat dia kepada semua makhluk yang dia cipta. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih azza wa jalla qala aznaba 'abdun zamban faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih thumma 'ada fa aznaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala 'abdi aznaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih thumma 'ada fa aznaba faqala ay rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi nak cerita tentang satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, Allah kata aznaba 'abdun zanban, satu orang hamba telah buat satu dosa. Tuhan cerita. Ini Tuhan nak cerita. Tuhan kata ada manusia dia terbuat dosa. Lepas dia buat dosa, dia berasalah dia ni dah silap kerana dia buat dosa ni. Bila dia sedang dosa dia, dia pun mengadu dekat Tuhan, kata dia, Allahumma ighfir li dhanbi, wahai Tuhanku ampunkan dosa aku. Tuan-tuan, manusia tuan-tuan, manusia ni mana ada manusia tak buat dosa, melainkan nabi-nabi. Manusia kalau tidak maksum ada buat dosa, cuma banyak dengan sikit aja. Ada manusia celek mata berdosa sampai pejam mata tidur malam, dia dalam dosa. Ada manusia celek mata buat baik, semayang, zikir, baca Quran dan sebagainya, dalam duk buat baik terbuat satu dosa. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lama lepas minta ampun terlupa buat pula dosa. Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita tentang manusia kumpulan kedua hak kita sebut tak saat ni. Dia satu orang yang bagus, satu orang yang baik. Dalam baik itu terbuat dosa. Bila dah buat dosa, teringat dia tentang dosa yang dia buat, dan dia kata Allahumma ighfir li dhanbi, wahai Tuhanku ampunkan dosa-dosa aku.
Faqala tabaraka wa ta'ala, Tuhan bila dengar hamba dia minta ampun macam tu, Allah berfirman, Allah kata, aznaba abdi zanban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru zanba wa ya'khudhu bih. Tuhan kata, seorang daripada hamba aku telah buat dosa dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan, Tuhan yang boleh ampun dosa dan boleh hukum dia di atas dosa dia. Tuhan kata lagi, summa ada fa'adnaba, lepas menyesal minta ampun dan sebagainya, terlupa pula, buat pula dosa lain lagi. Faqalah, lepas buat dosa sekali lagi teringat, kata dia, ai rabbighfirli dhanbi, dia kata, wahai Tuhan, ampunkan dosa aku. Bila dia minta ampun pula kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata pula, abdi aznaba zanban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru zanba wa ya'khudhu bih. Tuhan kata, ada di kalangan hamba aku ni orang yang buat dosa. Lepas tu dia menyesal atas dosa dia dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan. Tuhan yang boleh kalau sekiranya nak ampun dia, dan boleh kalau sekiranya Tuhan nak balas atas dosa dia. Summa ada fa'adnaba, Tuhan kata lepas menyesal minta ampun, teriak-teriak dan sebagainya, buat pula dosa lain pula. Faqala ay rabbi ighfirli dhanbi, dan lagi sekali dia kata, wahai Tuhanku, ampunkan dosa aku. Lagi sekali Tuhan kata, aznaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidzanbi. Tuhan kata, ada hamba aku yang buat dosa, lepas tu menyesal minta ampun, bertaubat, lepas pada bertaubat buat dosa pula, lepas tu menyesal minta ampun, bertaubat, lepas pada bertaubat buat dosa pula, lepas tu menyesal minta ampun, bertaubat. Ada manusia hamba aku yang sifat dia lagu ni, dan walaupun dia buat dosa, dia tahu kata dia ada Tuhan dan Tuhan bersedia mengampunkan dosa dia. Manusia yang macam ni Tuhan kata, i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat, tapi jaga, kamu kena ingat kamu ada Tuhan. Faqad ghafartu lak, selagi mana kamu minta ampun kepada aku ampunkan dosa kamu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah hadis ni bermaksud nak suruh kita buat main-main dengan dosa. Hadis ni langsung tidak bermaksud nak suruh kita buat main-main dengan dosa. Tapi hadis ni nak beritahu dekat kita, manusia yang cuba sedaya upaya pelihara diri dia daripada buat dosa, tetapi oleh kerana sifat manusia yang pelupa, dalam terlupa dia buat dosa. Bila dia terlupa, dia buat dosa. Bila dia buat dosa, cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersedia untuk ampunkan dosa dia, walau banyak mana dia buat dosa masa dia hidup di atas dunia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada mana-mana orang yang cuba nak kata dekat orang lain bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampun dosa dia. Tuhan marah. Banyak kali kita baca hadis ni, hadis riwayat daripada Jundub radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddath anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, anna rajulan qal, ada satu orang laki-laki, dia selalu kata, dia kata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, dia kata, demi Allah Tuhan tak akan ampun dosa dia ni. Satu orang, dia tak suka dekat satu orang yang lain, dia tak suka kawan tu kerana kawan tu kuat buat dosa, dia tak suka kawan tu.
Dia tak suka kawan tu kerana kawan tu kuat buat dosa, sampai dia kata demi Allah la yaghfirullahu li fulan. Sampai dia kata demi Allah, dia ni Tuhan tak ada nak ampun dosa dia. Sedangkan dia tak ada hak untuk nak kata Tuhan tak mau ampun dosa orang tu. Dia tak ada hak. Tapi kerana bencinya dia dekat kawan tu, marahnya dia dekat kawan tu, punya meluatnya dia kat kawan tu, sampai dia pergi kata lagu tu. Dia kata demi Allah, Allah tak akan ampun dosa dia ni. Wa inna Allah ta'ala qal. Nabi kata sedangkan Tuhan kata macam lain. Tuhan kata man zalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan. Tuhan pula kata siapa dia yang berani-berani bersumpah atas nama aku yang aku tidak akan ampunkan dosa orang-orang yang tertentu. Tuhan kata man zalladhi yata'alla alayya, siapa dia yang berani sumpah guna nama aku mengatakan aku tak mahu ampun dosa orang yang tertentu. Fa inni qad ghafartu li fulan. Tuhan kata sesungguhnya aku dah ampun dah dosa dia ni. Wa ahbattu amalak, dan aku mensia-siakan amalan orang yang mengatakan aku tidak mau ampun dosa hamba aku. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada mukadimah itu kita faham bahawa pintu rahmat Allah duk terbuka luas. Pintu rahmat Allah, rahmah ni makna dia belas kesian. Pintu rahmah, pintu belas kesian Allah ni duk terbuka luas. Siapa-siapa juga dengan syarat dia Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila-bila masa sahaja kalau dia buat salah, dia boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa pun boleh halang Allah daripada ampun dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mana-mana dosa yang kita terbuat, mana-mana kesilapan yang kita dah buat, kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa, salah dan kesilapan kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah. Muka surat 38. Muka surat 38. Kita sambung ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dia kata telah dahulu maknanya. Dia tak mau nak bagi tahu makna dah. Dia kata yang ni kita dah baca dah dalam ayat sebelum ni dan kita dah tengok makna dia. Ya Bani Israel, maksudnya wahai Bani Israel. Ayat ni Tuhan turun khusus kepada Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah segala nikmat aku yang telah aku nikmatkan ke atas kamu. Itu maksud ayat ni. Allah Subhanahu wa taala suruh Bani Israel ni ingat balik berapa banyak nikmat Tuhan bagi ke depa ni. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku dah lebihkan hampa semua ke atas sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala pernah angkat Bani Israel ni jadi satu bangsa yang paling mulia daripada bangsa-bangsa lain hak ada. Allah angkat depa, patut depa syukur pada Allah, tapi dah Allah angkat depa kufur dengan Allah. Depa lawan Allah. Depa buat main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata cuba ingat balik berapa banyak nikmat yang aku bagi dekat kamu semua. Tuan-tuan, macam kita. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, berapa banyak nikmat Tuhan bagi kat kita. Di waktu berapa ramai orang duk ada di hospital ni, duk menyawa penat. Ni duk kena pakai ni bantuan oksigen ni, nak menyawa tak boleh. Jangan ingat kata kena terbakar hangui hontung badan saja sakit. Badan duk elok, gebu elok, tak ada calak, tak ada luka, tak ada apa. Tuhan bagi susah menyawa cukup. Allahu akbar.
Tanya orang yang ada penyakit asma, penyakit bronkitis ni, sakit lelah ni, cuba pergi tanya dia macam mana azab dia waktu dia kena serang semua, waktu dia kena serang asma ni duk tarik nafas ni, duk tarik tak masuk, biji mata putih dah, nak pergi ambil inhaler tu, nak pergi ambil tu berasa tak dan, berasa nyawa tak terbang keluar. Tanya orang hak kena asma, dia reti nak cerita macam mana teruk. Tu Allah tak buat apa, dia tak bagi badan kita hangis melecong, dia tak bagi kita ni tenggelam dalam air lemah, dia tak bagi badan kita ni kena kelang-kelang luka, dia tak bagi yang tu semua. Dia cuma bagi kita menyawa susah aja. Tuhan bagi mata ni boleh tengok apa kita nak tengok, bagi telinga ni orang cakap jauh pun kita boleh dengar, Allah bagi kaki boleh berjalan mana kita nak pergi. Allah bagi nikmat ni, kalau manusia fikir, dia tak berani nak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal Allah bila-bila masa boleh tarik balik mana-mana nikmat yang dia bagi kat kita. Allah Subhanahu wa taala kata dekat Bani Israel, ingat nikmat yang aku bagi. Jangan sampai esok aku dah rentap dah nikmat ni balik, masa tu baru nak menyesal, baru nak berguling atas tanah, sudah tidak ada apa-apa makna lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman, dan takutlah oleh kamu akan satu hari, yakni hari kiamat. Tuhan kata kat mereka ni, hampa mau takut hari kiamat. Hari kiamat bukan kata hari berlaku kiamat tu saja. Kiamat dan cerita selepas kiamat. Cerita manusia nak dibangkitkan di padang mahsyar. Cerita yang Nabi SAW kata mahsyar ini bukan satu tempat selesa. Yang Nabi SAW kata, yang kata mahsyar ini manusia berdiri atas kaki manusia lain. Nak jijak atas bumi mahsyar tu pun belum tentu boleh lagi. Punya ramainya manusia masa tu, manusia duk pijak tu disangkanya bumi, rupa-rupanya dia duk pijak atas kaki kawan. Dia tak tahu tang mana letak bumi ni, dia duk pijak atas kaki orang. Punya ramainya manusia di mahsyar ni. Ini cerita kiamat. Kegerunan kiamat, kedahsyatan kiamat, segala azab sengsara yang Allah Subhanahu wa taala wa'mai pada hari kiamat, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia seorang saja yang boleh bagi syafaat nak menyegerakan hisab manusia yang ada di mahsyar. Syafaat besar. Dua ada ramai-ramai tu masing-masing ni punya tak selesa, punya tak boleh duduk, punya rimah, punya lemah, tak tahu nak habaq macam mana. Dalam keadaan macam tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menggunakan syafaat dia, menggunakan pertolongan dia, bawa kita ni daripada tempat susah tu, segerakan supaya ditimbang segala amalan kita. Mudah-mudahan selepas timbang kita boleh cepat-cepat ke syurga. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja boleh bagi syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kepada Bani Israel yang sombong, yang takabur, yang tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah kata wattaqu yauman, hendaklah kamu takut dengan hari itu. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah, hari yang tiada mengkaya dan tidak menolong seorang daripada seorang akan sesuatu. Hari itu yang kata hari kiamat tu, la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, tak ada satu orang boleh tolong satu orang yang lain. Tak ada satu bapa yang boleh tolong anak. Tidak ada satu suami yang boleh tolong isteri. Tidak ada satu anak yang boleh tolong pak. Tidak ada pemimpin yang boleh tolong rakyat. Tidak ada rakyat yang boleh tolong pemimpin. Tidak ada siapa boleh tolong siapa pada hari itu, melainkan orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wala yuqbalu minha adl, dan pada hari itu tidak terima daripadanya tebusan. Hari itu apa pun tak boleh guna untuk nak tebus diri kita daripada azab. Atas dunia ada duit bilion-bilion, milion-milion pun tidak boleh nak tebus kita daripada azab padang mahsyar.
Tak ada siapa pun yang boleh rekomen kita, suruh kita lepas keluar daripada sengsara mahsyar. Tak ada siapa boleh tolong siapa. Pada hari itu, tidak ada duit, tidak ada harta, tidak ada benda yang berharga boleh digunakan untuk nak tebus kita daripada susah payah di padang mahsyar. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tiada manfaat akan dia oleh syafaat, yakni pertolongan. Tak ada siapa boleh tolong siapa. Wala hum yunsarun, dan tiada mereka itu ditolong untuk nak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita duk baca ni semua kita nanti jumpa. Itu kata bagus jadi orang baik-baik. Bagus. Jadi orang semayang, jadi orang yang berakhlak baik, jadi orang yang takut kepada Allah, jadi orang yang taat. Tak ada rugi tak mana. Tuan tengok harian Metro muka depan. Berita harian muka surat 8. Empangan beris dekat Sik noh. Depa duk korek nak buat empangan beris. Maka di antara kawasan yang dikorek itu terlibat kawasan tanah perkuburan. 2 minggu dah duk kerja korek kubur di situ. 2 minggu dah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, hari ni dia bagi jumpa 10 mayat. 10 mayat yang sudah dikebumikan 20 tahun dah. Bukan sahaja badan dia tidak terjejas, bahkan kain kapan dan keranda tak terjejas. Berita harian muka surat 8, harian Metro muka depan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sumber yang bercakap dalam surah Abang tu kata, dia kata syaitan sedang dilakukan. Tetapi awal menunjukkan 10 orang ini adalah daripada kalangan orang yang soleh, warak dan baik-baik. Dan di kalangan mereka ini ada yang hafaz Al-Quran. Daripada panggil syaitan awal, panggil dulu orang kampung tu, siapa yang kenal ni, mai duk buka kain kapan, tengok muka, tengok 20 tahun dah meninggal. Bukan kata badan rupa parah tak reput, tak terjejas, kain pun tak reput, keranda pun tak reput. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang kata keluar dalam mastika, orang kita kata merepek. Keluar dalam harian Metro pun tak apa nak percaya. Berita harian. Berapa orang duk kata koran, berita harian ni. Dia keluar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk. Dia nak tunjuk kepada manusia, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi SAW sebut, yang Nabi SAW duk bagi tahu, ada orang-orang yang ni yang hafaz Quran, yang beramal dengan isi kandungan Quran, yang depa ni semua ulat pun tak boleh nak makan tubuh depa, tubuh depa ni Allah Subhanahu wa taala pelihara dan sebagainya. Dia tunjuk bukti. Dia tunjuk bukti supaya manusia bila tengok benda ni ambil iktibar. Jangan duk pelekeh orang hafal Quran dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada rugi kita jadi orang baik. Hak duk takut ni kita cuba nak jadi orang baik tapi tak baik. Ni kita takut. Hak ni kita takut. Kita duk cuba nak bagi kita ni jadi orang baik, duk cuba, dia tak jadi baik. Yang ni takut. Nauzubillah min zalik. Pasal apa? Bila semak-semak balik, ada banyak lagi rupanya benda tak elok hak kita duk buat. Kita duk cuba nak bagi jadi orang baik ni. Baik takat rajin main mengaji aja. Semayang malam tak buat juga, puasa sunat tak buat juga, mengumpat, fitnah, menjahanamkan orang, hari-hari kita duk buat juga dan sebagainya. Tak jadi apa mengaji kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni nak kena tengok. Dia nak kena tengok semua segi. Bukan sahaja kita kuat mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita berazam bila kita tahu kita nak praktik. Bila kita tahu kita nak amalkan. Bila kita tahu kita nak pertahankan apa yang kita tahu. Bukan sahaja tu, bahkan kita nak jaga. Jangan sampai kita duk buat ni rosak balik dengan perbuatan-perbuatan tak. Tuan tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW jelas sebut benda-benda amal baik yang kita dah buat boleh tanam balik. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu narul hatab. Hasad dengki boleh makan semua pahala
kita buat macam mana api makan kayu api kering. Ayang rajin, mengaji rajin, puasanya rajin, sebagainya, dengkinya tebal. Jahanam hak kita buat ni. Dia makan, Nabi kata, seperti mana api makan kayu api kering. Perak, habis hangus. Jadi debu segala amalan yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Banyak benda nak kena jaga. Banyak benda nak kena jaga. Nak jadikan kita ni satu orang manusia yang Allah sayang kita. Pasal apa? Pasal kita ikhlas dengan dia. Bukan ada nak tunjuk ke siapa, bukan kerana apa-apa tujuan, tak ada kepentingan, tak ada interest, tak ada apa, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat hak tu bagi elok, Tuhan tahu cukup. Taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu buat daripada benda-benda khair, benda-benda baik, maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan kamu itu, Allah Maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ketika mencuba akan Nabi Ibrahim itu oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah. Dalam setengah tafsir dia kata Nabi Ibrahim ni Allah cuba dia. Ibtala maksudnya balak. Allah balakkan kepada Nabi Ibrahim ni, Allah uji Nabi Ibrahim ni dengan beberapa ujian. Dalam setengah tafsir dia kata Allah uji dia dengan menjadikan dia orang yang mula-mula membina Kaabah, meletakkan batu asas untuk membina Kaabah. Dia dengan anak dia, dengan Ismail, ditugaskan selepas bina Kaabah, jaga Kaabah, pelihara Kaabah daripada sebarang unsur syirik. Jangan sampai siapa lepas dah nampak ada Kaabah nak pergi duk decorate Kaabah, nak pergi hias Kaabah, pergi duk gantung berhala dan sebagainya. Tak mau. Ini kerja Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Pastikan Kaabah tidak dirosakkan oleh orang-orang yang nak merosakkan dia. Allah uji Nabi Ibrahim AS. Tidak cukup dengan suruh bina Kaabah, suruh sembelih anak. Setelah sekian lama berumah tangga, menikah, Allah tak bagi anak. Tiba-tiba dalam usia yang dah lanjut, Allah bagi seorang anak. Anak tu dinamakan Ismail. Dah dapat anak punya seronok, tak tahu nak habaq, Allah suruh sembelih anak tu. Ujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu ujian. Yang kata Nabi Ibrahim AS ni, Allah suruh sembelih Ismail. Kalau ini perintah Allah, dia akan jalan. Dia pergi habaq ke anak dia Ismail. Dia kata Allah suruh aku sembelih kamu. Anak ni pula dah dengar dia kata bapa, kalau itu perintah Allah, jalan. Ya Allah. Anak kita tu sahabat nak sembelih. Abang kata jom pergi mengaji je. Lari raib, tak ada rumah dah. Ajak main mengaji malam ni. Kata jom malam ni ikut ayah pergi mengaji. Salam dia kata, selamat dia. Bukan nak suruh sembelih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah uji Nabi Ibrahim AS punya sayang anak ni. Allah yang mengetahui macam mana dia sayang ke anak dia ni. Allah suruh sembelih anak dia sayang tu, jalan. Allah uji Nabi Ibrahim AS ni berdepan dengan Namrud. Bukan sebarang raja, Namrud, raja yang sanggup bunuh siapa sahaja yang engkar perintah dia. Dan ternyata Nabi Ibrahim AS dihukum bakar hidup-hidup dalam api. Sehingga kan apabila dia dicampak ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim AS. Dia duduk dalam api, marak menyala tu sampai api tu habis, dia langkah keluar, tak jadi apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ujian yang menimpa Nabi Ibrahim AS mengikut sebahagian tafsir. Dalam Nurul Ihsan ni dia bawa yang lain. Dia kata Allah uji Nabi Ibrahim ini dengan beberapa kalimah, iaitu 10 dia kata benda yang diuji Nabi Ibrahim. 5 pada kepala, dia kata 5 ujian pada kepala, iaitu magmadah dan juga istinsyaq, iaitu berkumuk-kumuk dan masuk air ke dalam hidung. Nabi Ibrahim AS wajib istinsyaq dengan magmadah. Nabi Ibrahim AS wajib bagi dia
kumuk dan masuk air ke dalam hidung ni wajib. Kita sunat. Kita bila ambil ayat semayang, kumuk dengan masuk air dalam hidung ni sunat. Tetapi bagi Nabi Ibrahim AS, perbuatan itu wajib. Mesti kena buat. Begitu. Itu orang buat kajian. Orang buat kajian di antara cara nak mengelak daripada penyakit penat, penyakit lelah, asma. Dia kata, kita kena amalkan hisap air masuk dalam hidung. Itu kajian orang buat. Dia kata ternyata benda tu baik. Rupa-rupanya ada kaitan dengan suruh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, dia kata ujian kepada Nabi Ibrahim yang kedua, wasiwak, dan juga gosok gigi. Bagi kita sunat. Walaupun Nabi SAW kata, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak kulli salah. Nabi kata, kalau tidaklah kerana benda ni boleh jadi satu berat kepada orang Islam, aku nak wajibkan tiap-tiap orang Islam bila nak semayang kena gosok gigi. Nabi kata, kalau ikut aku nak kata gosok gigi sebelum semayang tu wajib. Tapi oleh kerana benda tu nak jadi susah kepada orang Islam, maka benda tu tak jadi wajib. Tapi siapa boleh buat, cukup cantik. Bagi Nabi Ibrahim AS, gosok gigi wajib, tak gosok berdosa. Begitu. Yang ketiga, waqassus syarib, dia kata, dan gunting misai. Nabi Ibrahim AS gunting misai ini wajib. Bagi kita membuang misai sunat. Misai kalau sampai peringkat dia jadi syarib. Syarib ni maksudnya minumlah. Yang dia sebut syarib ni pasal apa? Bila minum, kadang-kadang orang misai dia tebal sangat. Bila minum, misai tu masuk sampai dalam mulut. Misai tu ikut macam nak minum sekali. Sampai peringkat tu dia jadi pengotok. Jadi kalau nak ada misai pun mau duk trim, jangan sampai dia cakok masuk dalam bibir mulut. Begitu. Nabi Ibrahim AS qassus syarib, potong misai ni wajib. Begitu. Dan juga dia kata yang keempat, wa farqur ra'si, iaitu belah rambut kepala. Belah rambut kepala ni bukan maksud sikat rambut belah. Maksud yang kata farqur ra'si ni maksudnya apa? Apa bahasa nak guna dalam bahasa Melayu? Selat ke apa? Selat rambut kita tu dengan jari ni. Selat rambut tu dia panggil farqur ra's, dia panggil. Bila kita mandi ke apa ke semua tu, rambut kita tu mau kita duk dengan jari gonyoh masuk dalam rambut gitu. Itu dia panggil wa farqur ra's. Maksudnya apa? Selat rambut-rambut di kepala ni dengan jari. Nak bagi bersih kepala, itu maksud dia. Orang Islam ni dia mau bersih segala-gala lah. Semua hak dia sebut tadi tu cerita nak bagi bersih lah. Cerita berkumuk, cerita masuk air dalam hidung, cerita gosok gigi, cerita gunting misai jangan sampai dia masuk sekali masa kita minum air, dan juga cerita selat-selat rambut dengan jari. Ini semua cerita kebersihan. Kebersihan ini wajib ke atas Nabi Ibrahim AS. Dia juga yang kelima, dia kata, dan 5 pada badan, iaitu yang pertama kerat kuku. Kerat kuku. Nabi Ibrahim AS wajib kena kerat kuku. Tak kerat kira salah. Wajib kena kerat kuku. Dan yang kedua dia kata cabut bulu ketiak. Ini wajib bagi Nabi Ibrahim AS. Wajib. Begitu. Dan yang ketiga wahalqul anah, yakni cukup bulu ari-ari. Bulu kemaluan cukup buang. Ini untuk kebersihan. Dan yang keempat dia kata khitan, yakni masuk jawi ataupun bersunat. Dan yang kelima dia kata dan istinja dengan air, yakni bila buang air kena basuh. Kena basuh dengan menggunakan air yang bersih. Nabi Ibrahim AS wajib buat semua benda ni. Maka sekalian itu wajib pada haknya, yakni pada Nabi Ibrahim semua tu wajib, dan pada hak kita sunat, melainkan khitan dan istinja, maka itu wajib. Bagi kita dua saja yang wajib. Apa dia? Berkhatan dan juga istinja apabila buang air, wajib. Hak lain sunat kalau kita buat. Nabi Ibrahim AS semua ni wajib pada dia.
Makna katanya Allah Subhanahu wa taala dia mau nabi-nabi dia ni terdiri daripada orang yang bersih-bersih. Begitu. Baik. Apa kata Allah dalam Quran? Fa'atammahunna. Dia kata maka menyempurnakan ia, yakni Nabi Ibrahim akan sekalian itu dengan tanam. Nabi Ibrahim alaihi salam, hak Tuhan suruh ni 10 benda ni semua dia buat. Tak ada satu yang dia tak buat. Semua dia buat. Hak mana Tuhan suruh, semua dia buat. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Firman Allah bahwasanya aku jadi akan dikau wahai Ibrahim bagi manusia itu imam. Bila Allah bagi beberapa benda suruh dia buat, Allah tengok Nabi Ibrahim buat semua hak Tuhan suruh. Allah kata dekat Nabi Ibrahim, aku lantik kamu jadi pemimpin. Maknanya apa? Makna pemimpin mesti kena ada ni semua benda ni. Makna kata pemimpin mesti bersih. Bukan sahaja bersih zahir dia, bahkan bersih batin dia. Nak jadi pemimpin mesti bersih. Tidak boleh jahat, tidak boleh ada skandal, tidak boleh ada benda-benda yang tidak elok di sisi agama dan tidak elok di sisi manusia. Nak jadi pemimpin mesti bersih. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam buktikan dia boleh buat ni semua benda ni, ternyata dia orang bersih. Bila ternyata dia orang bersih, Tuhan kata inni ja'iluka linnasi imama. Dengan itu aku lantik kamu wahai Ibrahim menjadi imam, maksudnya menjadi pemimpin kepada manusia, tempat ikutan pada agama, dan semua orang akan ikut kamu dari segi agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala wa min dzurriyyati, dan kata Nabi Ibrahim, dan daripada anak cucu aku jadikan imam juga. Bapak tuan-tuan yang kata bapak ni, bila Tuhan lantik dia jadi pemimpin, dia tanya Tuhan balik, wa min dzurriyyati, macam mana anak-anak aku? Adakah aku jadi pemimpin, esok anak-anak automatik jadi pemimpin? Adakah kalau sekiranya aku hari ini dilantik untuk jadi presiden, anak-anak aku akan jadi presiden? Adakah aku hari ini dilantik untuk jadi apa-apa, esok anak aku akan jadi macam yang aku jadi hari ini juga? Bapa, mana ada bapa tak teringatkan anak? Mana ada bapa tak teringatkan anak? Bapa kok mana pun dia ada juga satu bahagian dalam kepala dia, dia fikir masa depan anak dia. Dia nak atok juga anak dia. Dia nak bagi juga satu keselesaan kepada anak dia. Ni manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Allah lantik dia jadi pemimpin, wa min dzurriyyati, keturunan aku, anak cucu aku macam mana? Adakah juga boleh jadi pemimpin? Qala la yanalu ahdi zalimin. Firman Allah, tiada mencapai janji aku, yakni jadi pemimpin itu, akan segala yang zalim, yang kafir daripada mereka itu. Tuhan kata, hak mana baik ada chance jadi pemimpin. Hak mana tak baik, aku tak janji dia boleh jadi pemimpin. Ternyata doa Nabi Ibrahim alaihissalam makbul. Ramai daripada kalangan anak-anak Nabi Ibrahim kemudiannya juga menjadi nabi, walaupun ada sebahagian tidak boleh jadi nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat benda ni. Tak mesti anak nabi jadi nabi. Tidak mesti anak mufti jadi mufti. Tidak mesti anak qadhi jadi qadhi. Tidak mesti anak ustaz jadi ustaz. Seperti mana tidak mesti anak doktor jadi doktor, anak DO jadi DO. Tak mesti. Semua benda ni adalah sesuatu yang tidak dijanjikan terlebih dahulu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kata, siapa yang jaga kualiti diri dia, dia ada harapan untuk naik jadi orang yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim pun Allah tak janji. Tak janji kata anak Nabi Ibrahim boleh ganti dia jadi Nabi. Allah kata hak mana yang tak baik, yang zalim, yang kafir, yang bantah, yang engkar, aku tidak janji mereka boleh jadi pemimpin. Firman Allah, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami jadi akan ini Baitullah sebagai mathabah, yakni tempat berulang-ulang ataupun tempat berhimpun bagi manusia daripada segala pihak bumi. Allah Subhanahu wa taala kata, aku jadikan Kaabah ni, wa iz ja'alnal bait, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah ini masabah, tempat berhimpun.
Tuan tengok, Tuhan sebut kata Kaabah yang asal-asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kemudiannya diperbaharui, ditambah, diperbaiki dan sebagainya oleh orang-orang yang kemudian daripada dia, sikit demi sedikit duk bina. Zaman Nabi SAW kena banjir, sebahagian daripada bangunan Kaabah runtuh, sampai jadi perbalahan di kalangan suku-suku Arab pada masa itu. Berbalah masing-masing nak jadi suku kaum yang diberikan penghormatan untuk nak letak Hajar Aswad balik di tempat dia. Nak bergaduh, hampir dah nak tercetus satu pergaduhan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi jadi hakim kepada depa semua. Nabi Muhammad ambil serban dia hampang, ambil Hajar Aswad buh atas serban, panggil mai haduk nak baru umur 35 tahun pada masa tu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musallah, dan ambil oleh kamu daripada maqam Ibrahim itu tempat sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Ni cerita lepas tawaf. Kita nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah. Kita masuk Mekah tu, kita masuk dalam keadaan pakai ihram dah. Kita masuk dalam tu, simpan barang di hotel, turun tawaf 7 round. Tawaf 7 round, habis tawaf itu semayang di belakang maqam Ibrahim. Suruhan ataupun perintah sembahyang di belakang makam Ibrahim itu bukan sahaja suruhan Nabi, bahkan Allah kata dalam Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sembahyang kamu. Sudah tawaf 7 pusingan tu, pi cari tempat di belakang makam Ibrahim tu, Allahu Akbar, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat begitu. Dia kata, dan ambillah oleh kamu daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang 2 rakaat sunat tawaf. Makam itu ialah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri atasnya ketika bina Baitullah. Tu dalam cermin makam Ibrahim tu, pindap tengok, oh ada batu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim jijak atas batu tu masa dia nak bina Kaabah dulu. Nabi Ismail alaihi salam unjuk batu kepada dia. Masa dia berdiri atas tu, duk angkat batu nak bubuh tu, nak buat bangunan Kaabah tu. Masa dia duk berdiri atas batu yang dia pijak tu, yang jadi makam Ibrahim tu, anak dia Ismail ambil batu bagi kat dia, dia ambil batu bubuh nak jadikan binaan Kaabah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami ambil janji kepada Ibrahim dan Ismail. Allah Subhanahu wa taala buat satu perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, antahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud, bahawasanya suci oleh kedua kamu akan rumah aku ini daripada ausan, yakni berhala, untuk segala orang yang tawaf dan orang yang iktikaf dan orang yang rokok dan sujud. Tu dia. Ni yang kata ujian ke atas Nabi Ibrahim. Dia diperintahkan oleh Tuhan supaya pastikan bangunan Kaabah itu tidak ada padanya berhala-berhala. Tuan-tuan, sebelum daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kaabah dah memang jadi rumah suci orang kafir Quraisy dah. Cuma beza dia, depa pi tawaf, depa tawaf Kaabah tapi depa tawaf kok kanan. Depa pusing kok kanan dan dalam keadaan uryan, dalam keadaan tidak berpakaian. Dia nanti pi tentu dengan tujuan nak bayar niat dan sebagainya dan apa semua, yang satu macam yang londeh pusing kok kanan. Bila Nabi SAW dilantik jadi Nabi, cara nak buat haji ni Allah Subhanahu wa taala ubah. Allah kata apa dekat Nabi Muhammad SAW? Kamu tawaf Kaabah dalam keadaan menutup aurat dan pusing kok kiri, sebagai nak menyalahi perbuatan orang kafir Quraisy, pusing kok kanan. Firman Allah, wa idh qala Ibrahim, dan ketika berkata oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Tuhanku, jadikanlah ini negeri, yakni Mekah ini aman,
Dan sesungguhnya telah terima Allah doanya, menjadi akan dia tanah haram, tiada ditumpah padanya darah manusia, dan tiada diburu sebarang perburuan, dan tiada dikerat rumput yang basah dan sebagainya. Itu dia. Nabi Ibrahim lepas siap bina Kaabah dan sebagainya, minta doa dekat Tuhan. Nabi Ibrahim angkat tangan minta, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah ni bumi hak aku duk pijak lah ni, bumi yang depan aku duk ada Baitullah Kaabah ni. Minta kepada Allah, jadikanlah bumi ini baladan amina, satu negeri yang aman sentosa. Tuan-tuan bayangkan, masa dia pergi buat Kaabah tu tak ada satu manusia duduk situ. Dia bukan satu town, dia bukan satu kampung, dia satu tempat yang kering kontang, tak ada apa. Dia pergi tinggal isteri dia di situ dalam keadaan tak ada apa di situ, ayak walau setitik tak ada. Tapi oleh kerana Allah suruh tinggal situ, ikut saja apa yang Tuhan suruh. Tuan-tuan, kita ni kalau nak fikir akal, nak ikut agama, nak fikir akal, banyak benda kita tak buat. Nabi Ibrahim AS, Allah suruh dia bawa isteri dia pergi tinggal di situ, pergi tinggal di satu tempat lembah yang kering kontang, air setitik pun tak ada. Buat apa dia pergi? Kalaulah Nabi Ibrahim fikir dengan akal, buat apa aku turut perintah Allah, mai duk tinggal tempat kering kontang ni, nak cari pasal, nak bagi isteri aku mati, nak bagi anak aku kecil ni mati. Tapi Nabi Ibrahim AS, yang kata Nabi Ibrahim AS ni sampai hari ni kita baca tahiyat akhir, kita selawat sampai ke Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni Allah kata pi tinggal anak bini tentu, dia pi tinggal, dia tak ada fikir dah benda ni baik tak baik. Kalau Allah suruh tentu baik. Tak kata reti lagi, macam tu punya abang kan. Kalau Allah suruh tentu baik. Tak payah bincang, tak payah bahas, tak payah. Kalau Allah suruh, tentu baik. Kalau kita bincang balik hak Allah suruh ni dan kita dapati benda tu tak baik, kepala otak kita tak baik. Pasal apa? Pasal Allah suruh, tentu baik. Kalau kita tak jumpa kebaikan, something wrong ni dalam kepala kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim AS, sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang Tuhan suruh, kami taat. Allah suruh pergi tinggal tempat ni kering kontang yang tak ada, dia pergi tinggal. Allah Subhanahu wa taala rupanya ada plan dia. Allah suruh tu, Allah ada plan dia, ada strategi dia. Daripada tumit kaki anak dia duk terajang tanah, perut pancuk keluar air. Allah Subhanahu wa taala atas tiap sesuatu dia maha berkuasa. Kerana hang taat perintah Allah, kebaikan dia mai. Daripada tempat kering kontang, tendang, tumit kaki anak, tendang, pum, pancuk keluar air. Isteri dia tengok air ni, air duk cari sana sini ni, duk cari tiba-tiba ditumit kaki tu, Allah keluarkan air. Duk kepung zam. Sehingga hari ni tak kering telaga Zamzam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, bila dia suruh orang turut, kebaikan dia akan hantar mai kemudian. Walaupun untuk masa yang terdekat kita tak nampak kebaikan tu, walaupun untuk masa yang terdekat kita tak pernah terfikir kebaikan hak nak mai ni, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, alam ni dia punya. Dia atur kebaikan demi kebaikan bagi orang yang mau taat kepada dia. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekilah olehmu akan ahlinya daripada segala buah-buahan. Dan sungguh telah diperbuat demikian itu dengan dipindah Taif daripada Syam, dan adalah Makkah itu asalnya akfar, tiada tanaman padanya dan tiada air. Tuan-tuan, Mekah daripada tak ada air. Ni yang kata kawasan Mekah dan kawasan sekitarnya semata-mata padang pasir kering. Hak Subang, negeri Syam. Negeri Syam ni apa? Syria, Lebanon, Jordan. Ini semua ni Syam. Dulu bila kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur belas tahun, pak penakan dia bawa dia pergi berniaga di Syam. Syam tu ialah negeri Syria.
negeri Jordan, negeri Lebanon dan beberapa negeri yang ada kelilingnya. Negeri ni memang subur. Sedangkan Saudi ni, Mekah, Madinah ni, kawasan sekitar dia ni kering kontang, tak ada apa. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarat, bagilah rezeki kepada penduduk Mekah ini daripada buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, dia jadikan satu kawasan di Mekah, iaitu Taif. Peliknya, Taif ini duduk tengah-tengah Mekah panas terik, dia buat satu tempat Taif, tempat tu sejuk, tanam anggur berbuah lebat. Sampai hari ni Taif sampai hari ni pokok buah-buahan berbuah lebat. Tapi malangnya kerajaan Saudi bagi Taif ini kepada Amerika. Lah ni Amerika dengan tentera dia duduk di Taif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sampai hari ni kapal terbang radar Amerika ada satu di Taif. Kalau tuan-tuan pergi umrah apa minta nak masuk Taif, dia tak bagi. Kecuali ada bagus kabel tak masuk ayamnya, mungkin dia bagi kita masuk. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada Taif tu, ada. Taif tu Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan kalau buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dia umai pula cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula dia minta kepada Allah untuk Madinah. Buka jumpa banyak hadis cerita tentang Nabi Muhammad, dia minta untuk Madinah. Nabi Ibrahim minta untuk kemakmuran Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia minta untuk kemakmuran Madinah. Firman Allah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan untuk mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang kemudian. Ni doa Nabi Ibrahim alaihi salam ni untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ni menentu Nabi Ibrahim akan mereka itu, yakni akan mukmin dengan doanya. Itu dia. Dia minta kepada Allah supaya Allah bagi kepada orang yang beriman kemakmuran untuk hidup di Mekah. Dan hari ini semua yang duduk di Mekah tu Islam dan beriman kepada Allah. Mereka dapat berkat doa Nabi Ibrahim. Kerana muwafaqah bagi firman Allah, la yanalu ahdi zalimin. Maksudnya tidak sampai janji aku kepada orang zalim. Bila Allah wakmai janji dia memakmurkan Mekah, bermakna kemakmuran itu untuk orang yang beriman, bukan untuk orang zalim. Begitu. Firman Allah, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Firman Allah, dan bermula mereka itu, yakni kapiang itu, maka aku beri bersedak-sedak akan dia rezeki di dalam dunia yang sedikit, yakni semasa hidup dia. Hak tadi cerita untuk orang beriman, Allah bagi dekat mereka kemakmuran, keamanan dan sebagainya untuk hidup di Mekah yang asalnya kering tiba-tiba jadi subur. Untuk orang yang engkar kepada Allah pula, Tuhan kata apa? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Dan barang siapa yang kufur dengan Allah, yang bantah, yang engkar Allah, fa umatti'uhu qalila. Aku bagi depa seronok sat. Fa umatti'uhu maksudnya aku bagi depa seronok qalila saja. Siapa yang bantah Tuhan atas dunia ni kalau nampak kaya apa saja. Tuan-tuan, atas dunia habis panjang umur berapa? 100 kira kena tanyalah dia makan tonik cap apa. Dah kalau 100, kalau umur 100 ni kita mau duk tanya dia lah hang makan tonik cap apa. Jaranglah nak dapat orang yang umur 100, jaranglah. Maknanya hidup atas dunia ni kita buh pergi 100 tahun atas dunia tak ada makna akhirat esok. Pasal apa? Pasal sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, summa tarruhu ila azabin nar. Kemudian aku beri mudarat akan dia, yakni akan kapiang pada akhirat dengan azab neraka. Itu dia. Allah bagi depa seronok sat di atas dunia ni, orang yang bantah, yang buat main-main dengan agama dan sebagainya, fa umatti'uhu qalila. Aku bagi depa ni berasa seronok sat atas dunia, summa adtarruhu ila azabin nar. Kemudian aku bagi mudarat kepada depa ni di akhirat dengan azab neraka. Maka tiada dapat ia lepas daripadanya, wa bi'sal masir. Dan sejahat-jahat tempat kembali itu ialah neraka. Tuhan kata.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil pengajaran pada ayat kita baca ni. Kita ambil pengajaran. Yang pertama, syukur banyak-banyak pada Tuhan. Tuhan bagi kat kita Islam. Allahu akbar, syukur banyak-banyak. Kita duk habaq tadi nikmat dah. Awal-awal tadi kita kata nikmat. Berapa ramai orang duk di hospital, Tuhan bagi dekat dia penyakit asma, bronkitis. Menyawa, tak boleh. Tarik ni sampai bunyi mata sampai putih-putih. Kita tengok, kita rasa penat. Dia telah lah, memang dia penat. Kita tengok ni, kita tengok orang penat tuan-tuan, kita berasa penat. Kita syukur banyak-banyak dah. Allah bagi dekat kita kesihatan. Alhamdulillah, syukur banyak. Rupa-rupanya syukur atas kesihatan ni kecil berbanding dengan syukur atas Islam. Satu-satunya tiket nak boleh masuk ke jannah, ke syurga Allah, Islam. Tidak ada Islam, tidak ada harapan untuk masuk syurga Allah. Ini benda kita kena yakin betul-betul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada perintah dia. Yang baik itu daripada Allah, yang tak silap saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.